sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda, dia kata. Kemudian baginda menyebutkan antara lain dan tadi yang lain yang saya sudah bacakan tadi, dan 3 gempa, iaitu tanah runtuh yang ekstrim, iaitu gempa di wilayah timur, gempa di wilayah barat, gempa di Jazirah Arab. Dinding konkrit tu, sebab kata ni dah tak ada ni orang nak kita duduk gali apa semua, tak boleh dah, tak gali dah. Dinding konkrit ni kita kena robohkan. Mungkin kalau ada maksudnya nak cerita ni tak ada hidup lah. Semua dah mati, maknanya kita robohkan dinding konkrit ni, nanti kita kaut sekali lah, angkat sekali. So bila diorang dah start diorang nak robohkan dinding konkrit tu, tahu tak apa berlaku? Datang seorang wanita tua ni, dia menjerit dekat pasukan smart kita ni. Jangan kamu robohkan ni dinding konkrit, janganlah robohkan, dia kata. Ada 2 orang anak saya yang masih hidup kat dalam tu, dia cakap tu. Dia jeritlah macam, jangan anak saya masih hidup dekat dalam tu, janganlah robohkan. Oh, ada yang masih hidup? Ya, betul, anak saya hidup lagi, ada 2 orang kat dalam tu. Jadi pasukan smart kita ni pun continue menggali semula. Sebab mak dia bagi tahu memang anak dia 2 orang lagi tadi hidup, jangan robohkan dulu konkrit tu. So alhamdulillah berjayalah mereka ni jumpa dengan anak dia 2 orang betul hidup lagi. Subhanallah, hidup lagi. Beradik ni tadi mak kamu lah tadi yang cakap macam ni, yang tak kasih kita orang robohkan konkrit ni. Kalau tak memang innalillah lah kan. Dia kata mak kami dah meninggal 4 tahun lalu dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu lagi setelah setahun tak jumpa. Tahun ke? Setahun Subhanallah. Itu yang lastnya. Saya mohon maaf kerana apa? Ialah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan tak apa, hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama semula, ya. Okey, alhamdulillah. Untuk hari ini kita semua akan bersama-sama menelusuri tajuk berkaitan dengan gempa bumi. Adakah ia bencana alam? Dalam bahasa Arab zilzal, gegaran, ataupun zalzalah. Zalzalah surah idza zulzilatul tu. Okey. Itu zilzal, gegaran. Bila sebut tentang gempa bumi, ya, orang sebut macam-macam lah. Earthquake lah. Tetapi kita kata gempa bumi dan juga tanah runtuh, semua ini disebut dalam hadis 40 berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Hadis bukan hadis 40, maknanya hadis berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Siapa yang rajin pergi beli buku, nama buku tu tanda-tanda qiyamah, alamatus saah dalam bahasa Arab, tapi dah dimelayukan, ya, yang dikarang oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Dia berdasarkan tesis master dia buat tajuk tu. Bagus dia ceritakan bagaimana tanda-tanda kiamat ni, dia ada yang besar dan ada yang kecil. Yang tanda-tanda yang besar ni ada 13. Ada ulama kata 10. Ada kata 13, tak apalah. Tapi itu tanda-tanda besarnya begitu tak banyak. Tapi kalau tanda-tanda kecilnya, subhanallah, sangat banyak. Ada 57 tanda-tanda kecil. Dan 57 tanda kecil itu semua dah berlaku. Apa dia tu? Tahu tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar ke? Pernah, Ustazah? Pernah? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Tanda-tanda kiamat kecil, Ustaz bacakan dululah sebelum kita bicara tentang apa? Tentang gempa bumi terus ni. Itulah tanda besar. Tanda kecil, Ustaz tahu, letakkan atau membacakan, listkan 57 tanda-tanda kiamat kecil menurut Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Dia bukan pakai tulis, pakai fikiran, dia rasa agaknya kot tak. Dia mengkaji berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran. So yang pertama sekali tanda kecil dia apa? Nak tahu? Kepentingan beriman dengan
hari akhirat dan pengaruhnya atas perbuatan manusia. Nak ceritanya ada tentang proses kejadian pertama, proses tentang perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penciptaan makhluk yang bernama manusia. Allah nak ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bila sebut Nabi Adam itu dijadikan, itu juga disebut sebagai para ulama merupakan tanda-tanda kecil nak kiamat dah. Lamanya Nabi Adam lahir berapa tahun dulu? 1000 tahun. Kita tahun 2023. Okey. Nabi Adam dilahirkan pada lebih kurang 58 lebih sebelum Masihi. Kita ambil 5600 sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa dilahirkan. 5000 lebih tahun. Kita ambil 5600 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. 5600 tambah dengan 2022 berapa? 2023 berapa? Cepat kira, cepat. Siapa laju? Berapa jawapan dia? 6? 7623. Begitulah umur manusia. Ada yang hidup 7000 tahun? Tak ada. Tapi anggarannya begitu. Ustazah, saya ada baca buku, dunia ini wujud dah juta tahun. Ya, dunia wujud mungkin juta tahun. Tetapi manusia, spesies makhluk bernama manusia itu lambat lagi lah. Maksudnya keterkemudian lah, ada makhluk-makhluk lain dulu. Kita kena fikir begitulah. Bukan fikir secara logik, tapi membacalah. Jadi bila Nabi Adam AS diciptakan, itu tanda kecil yang pertama dunia nak kiamat disebut. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nak baca banyak ni. Nak baca banyak ni. Macam tak boleh nak baca semua. Saya bawa lagi. Bawa lagi tanda-tanda kecil kiamat. Terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tanda kiamat. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian tersebarnya penyakit taun. Taun dan amwas, penyakit berjangkit kan? Wabak-wabak. Kemudian melimpahnya harta benda dan keengganan orang menerima sedekah. Hari ni ramai orang nak terima sedekah ustazah. Tapi pernah berlakunya satu ketika memang ramai orang kaya. Lepas tu dia jadi miskin. Lepas tu jadi kaya balik, tu miskin balik. Agak-agak sekarang ni menuju kaya ke menuju miskin ni? Ni menuju kiamat je. tak ada menuju dah ni kan. Dia dah akhir zaman. Tapi kita kena ingat nanti memang sebelum berlaku kiamat memang akan orang dah tak kisah dengan harta dah. Okey? Tak apa, saya bacakan sikit lagi. Terjadinya berbagai macam fitnah. Hingga disebut bahawa kan di akhir zaman ini banyak tersebarnya maklumat-maklumat sehingga tidak ada satu pun yang thubut. Apa maksud thubut? Yang boleh dipercayai. Betul ke tidak ni? Ada orang dah mati tapi hidup semula. Apa maksudnya? Dia bagi tahu yang tu dah meninggal. Tak adalah, bukan meninggal. Ayah dia meninggal lah. Ingatkan dia meninggal. Pernah dapat berita kita meninggal tak? Belum lagi. Tak, ada orang cakap, lah ingatkan itu meninggal. Tapi suami saya, Ustaz Zaki, memang ada orang ingat dia meninggal. Kebetulan orang meninggal tu sama nama dia. Sama nama dengan dia. Dah heboh dah orang kata dia meninggal. Tapi sebenarnya orang lain. Saya ada terperanjat, berderau darah kata. Dia sendiri. Orang kata dia meninggal. Tiba-tiba dia muncul kat satu mesyuarat tu. Dia muncul, terkejutlah orang. Gitu. Okey, sambung lagi. Allahumma salli Muhammad. Terbunuhnya Uthman bin Affan. Sebelum terbunuhnya Uthman bin Affan, terjadinya fitnah dari timur. Masa tu ada berlaku fitnah. Kemudian terbunuhnya Uthman bin Affan. Berlakunya perang Jamal. Perang Jamal ni pun banyak orang faham dalam berbagai versi. Saya pernah bawakan dalam satu kuliah berkaitan dengan perang Jamal. Masya Allah, banyaknya rahsia-rahsia terungkap dan orang baru tahu versi Islam yang betul. Okey. Kemudian berlakunya perang Siffin. Kemudian munculnya kaum Khawarij. Kemudian perang Hurrah. Kemudian munculnya pendapat bahawa Al-Quran itu makhluk pada zaman Nabi, pada zaman Imam
Asy-Syafi'i. Kemudian manusia banyak mengikut sistem kehidupan umat terdahulu. Maknanya kembali jahil, gitu. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ramai kan? Hatta pada zaman kita pun ramai mengaku nabi. Yang paling rare tu perempuan ngaku nabi tu. Dah kata dah nabi dan rasul mesti lelaki. Lantikan Allah, bukan lantikan JKKKKK. Lantikan diri sendiri, dia melantik diri sendiri. Allahu akbar. Sambung lagi. Meratanya keamanan, adanya tempat yang aman, pernah berlakunya aman kan? 2/3 Islam memerintah dunia pada zaman Umar bin Al-Khattab, aman dunia. Itu pun tanda kiamat kecil. Munculnya api di Hijaz, perang dengan bangsa Turki, berperang dengan orang Ajam. Orang Ajam ni bukan orang Arab. Lenyapnya amanah, ramai orang khianat, diberi amanah khianat. Kemudian ilmu dihilangkan. Macam mana ilmu dihilangkan? Matinya para ulama yang membawa ilmu, yang menyampaikan ilmu. Berapa ramai ulama-ulama yang mutakabbir, yang besar, yang apa? Yang Allahumma salli ala Muhammad, yang ilmuwan lah kita panggil lah. Diambil oleh Allah nyawa mereka seorang-seorang kan? Kemudian ramainya pegawai serta pembantu penguasa yang zalim. Ya? Berlaku. Kalau tengok pada zaman Firaun sendiri pun, Firaun tu sendiri penguasa yang zalim. Sehingga kan Nabi Musa alaihissalam bawa semua Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa. Tapi ada kisah dia kan, dia nak keluar tapi tak boleh. Pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh. Macam mana ni? Mesti ada benda tak kena ni. Kan? Nak bawa cerita tu kan sepanjang pula kan kita punya kuliah. Dia kena bawa Nabi Yusuf sekali kan? Pernah dengar tak cerita tu? Ingat tak lupa? Sampailah kena berjumpa dengan seorang nenek tua pada Bani Israel. Dialah yang tahu kat mana kedudukan kubur Nabi Yusuf. Tapi dia enggan ceritakan pada Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, nak aku bagi tahu, kamu kena jamin aku duduk jadi jiran kamu dalam syurga nanti. Mana boleh Nabi Musa itu berjanji nak jadi jiran dalam syurga? Subhanallah. Tak jumpa Swiss ke tadi? Alhamdulillah. Rupa-rupanya tadi tak ada. Saya bercakap tadi, dengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Ya, tak sampai keluar. Ya, baik. Jadi nenek tua Bani Israel ini cakap, Musa boleh aku nak bagi tahu kamu kat mana kubur tu, kubur Nabi Yusuf, tapi dengan syarat engkau jamin aku menjadi jiran kamu dalam syurga. Sudah. Berat ni. Nabi Musa kata, wahai apa namanya, wahai syekhah ni, orang tua lah. Wahai orang tua, dia kata, bukan aku tak boleh nak jamin, tapi aku memang tak boleh jamin. Kerana yang menjamin inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dijamin masuk syurga. Kamu dijamin terhindar dari api neraka. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku adalah manusia. Betul, aku nabi dan rasul, tetapi aku bukanlah boleh menjamin kamu jadi jiran kamu dalam syurga. Jamin hantar makanan mungkin tak boleh jamin kan? Gitu. Jadi panjang ceritanya. Panjang lagi cerita dia. Jadi dia pun Allah pun cakap dengan Nabi Musa, wahai Musa, kalau ada hamba aku yang ada keinginan yang tinggi, mujahadah yang tinggi, kemudian dia bertekad untuk melakukan kebaikan, nak sangat kebaikan, bersungguh-sungguh dia nakkan kebaikan, atau ada orang yang ingin menjadi ulama, bersungguh-sungguh nak jadi ulama, tekad hatinya nak jadi ulama, orang yang alim. Kemudian ada juga orang nak bersungguh-sungguh nak jadi dermawan, sungguh-sungguh sangat nak jadi dermawan, tetapi usahanya tidaklah setara apa yang diminta, yang nak sangat tadi tu. Tetapi kerana dia sangat bersungguh-sungguh, mujahadahnya sangat kuat, maka aku izinkan dia, aku perkenankan permohonan dia. Nabi Musa dapat jawapan pada Allah. Dia cakap kat nenek tu, okey, settle, boleh jadi jiran saya kat syurga. Jadi nenek tadi gembira. Okey, aku bawa tunjuk kat mana kubur Nabi Yusuf. Bawa lah, pergi. Terperanjat lagi sekali. Tahu kat mana kuburnya? Ada danau. Dia kata situlah kubur Nabi Yusuf. Dekat danau. Tapi maha suci Allah. Allah punya kuasa kan. Jadi diorang ni pun keluarkan sikit air danau ni. Dia tak macam tasir kan. Jadi
keluarkan air dengan izin Allah, boleh kering air itu. Kering, dan mereka ini pergi gali. Dia kata kat tengah-tengah tu kubur Nabi Yusuf, gali, Masya Allah, keluarlah cahaya daripada tubuh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Yusuf yang tidak ada diceritakan dalam Al-Quran, tapi ada dalam kitab hadis. Nama kitab hadis tu kitab Al-Mustadrak. Siapa pengarang dia? Imam Al-Hakim. Muka surat, tengok jilid yang kedua, muka surat 624, nombor hadis 4088. Maknanya ada sumber rujukan. Itu adalah sikit-sikitlah saya nak cerita tu, saya potong je tau. Ada cerita awal dan cerita akhir. Saya ambil tengah-tengah, cerita pasal sikit je. Okey, sambung ilmu dihilangkan tadi semua tu, kemudian penguasa yang zalim tadi, cerita Firaun tu kan, cerita tentang Firaun tadi. Kemudian berlakunya penzinaan bermaharajalela, berlakunya penzinaan, kemudian riba pun bermaharajalela, bermaharajalelanya muzik dan bunyi-bunyian serta dianggap halal. Kemudian minuman keras juga dijual merata-rata dan bermaharajalela dan dianggap tak mengapa. Ada setengah kata halal. Kita pernah dikejutkan dengan satu kejadian remaja yang membeli minuman keras dekat satu buah tempat tu. Dia duduk minum tengah-tengah malam, kumpul-kumpul tu. Ini bukan remaja kat luar negara, dalam negara kita lah ni. Dia orang ramai mabuk kat situ. Ada berlaku di satu tempat, saya tak payah sebut lah. Saya lagi cari tempat tu kan. Okey, sambung. Lepas tu memperindahkan masjid dan bermegah-megah dengan kecantikan masjid tadi tu. Indahkan masjid, cantikkan masjid, bersihkan masjid, bagus. Innallaha jamil, Allah itu cantik, suka benda yang cantik. Tetapi kalau duk megah dengan kos yang tinggi, tapi makmumnya tidak ada, tak boleh juga. Ni alhamdulillah surau Taman Mas ni, surah An-Nur ni, jemaah dia ramai. Hari ni aja ada 70 orang. Kat luar ramai lagi masak nasi impit tu. Okey. Okey, dia sebab dia nak impit nasi tu, dia perlukan tenaganya ramai. Jadi kita kena faham tu semua. Okey. Sambung berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan. Buat bangunan berlumba, banyak bangunan naik okey, sambung. Hamba wanita melahirkan tuannya. Ini pun ada definisi dia panjang. Setiap satu ni huraian dia sangat panjang. Saya baca secara lalu saja. Kemudian banyaknya berlaku pembunuhan. Kan? Baru Allah SWT Muhammad semalam kan, hari Jumaat semalam kan, ada perarakan kan, As-Suhud di Palestin, di Nablus. Sehingga semalam dah ada 60 orang syahid dah. Di Palestin, semalam di Nablus lah. Okey. Kemudian masa dan waktu ini menjadi singkat. Rupanya dah setahun kita jumpa kan? Tak sangka. Singkat. Dia bukan sahaja masa menjadi singkat, pakaian juga banyak yang singkat. Disebabkan masa. Saya ingat sebab masa tu dia seiring dengan pakaian tu. Allahu Akbar. Sambung lagi, pasar-pasar berdekatan. Pasar-pasar. Habislah tak boleh pasar. Bukan kata tak boleh pasar, memang itu nature dia. Pasar-pasar tu dah banyaklah, banyaknya pasar tadi. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Syirik ini kan sembah berhala. Umat Islam dia tak sembah berhala. Tetapi apa yang buatkan jadi syirik? Percaya sesuatu kuasa lain tu berkuasa. Contoh, dia sakit, dia pergi juga hospital, tapi dia pergi jumpa juga bomoh. Tok, tolong tengok sikit saya ni. Saya takut orang dengki saya ni. Saya rasa orang dengki saya ni. Siapa nak dengki kat awak? Orang ramai orang dengki kat saya. Jadi dia dah ada persepsi, datang tu dia ada persepsi yang orang dengki kat dia. Dia sakit dia ni orang buat dia. Payah juga. Pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pun kata gini, Tok Bomo pemain ke dia lah. Kan? Gitu gini percaya pula syirik. Ataupun kalau kata saya tak percaya Tok Bomo, tapi saya nak pergilah nak dengar apa dia cakap. Just nak dengar je. Hati-hati.
Sama juga. Lepas tu ya, benda yang macam tu saya bagi contoh lah. Ataupun dia percaya ubat tu power. Dia besok dia pergi jaja kawan dia, "Belilah ubat ni. Ubat ni itu dia power," kata. "Bagus ubat ni. Lambat mati." Dia cakap macam tu kan. Sampai terkeluar perkataan tu. Boleh lambat mati dia kata. Jaga syirik yang tak perasan berlaku. Okey, sambung. Kemudian bermaharajalalanya perbuatan keji. Seperti pemutusan silaturahim. Diputuskan silaturahim. Adik-beradik tak tegur siapa. Allahumma salli ala Muhammad. Ada adik-beradik sanggup aniaya adik-beradik lain. Ada satu orang hamba Allah ni kan, dia cerita dengan saya menangis-nangis. Dia lelaki, cerita dengan saya suami saya, dia jumpa nangis-nangis dia. Adik-beradik aniaya dia. Ekstrim sangat penganiayaan tu, tak nak sebut kat sini lah. Nanti tiba-tiba terviral pula video ni, dia tertengok pula, ni cerita aku ni ustazah ni. Jadi sampai teganya mereka melakukan begitu. Adik-beradik tu. Jadi kita janganlah duk putus-putus silaturahim ni kan, bahaya lah. Senang-senang je. Tapi berlaku. Itu nak cerita tanda kiamat. Buruknya hubungan dengan jiran tetangga. Buruknya hubungan dengan jiran tangga, dengan jiran tak nak tegur. Ada jiran pula, dia jenis sapu-sapu sampah, dia curah kat rumah jiran. Baik sungguh. Tapi ada juga jiran yang sebaliknya, bila jiran rumah sebelah tak ada, hujan, dia sanggup panjat pagar, tarikkan pakaian kan. Bagus. Jadi bila berlakunya hubungan buruk dengan jiran itu pun merupakan tanda kiamat. Okey, yang kecil. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda. Sudah. Pakai legging. Ada satu orang hamba Allah ni, umur dia 60 lebih tahun, nenek lah. Dia pakai legging. Jadi masalah juga. Masalah sebenarnya, ya. Masalah ben problem. Kenapa sampai pakai macam ni makcik? Dia ada intention dia tu. Dia pakai begitu. Zaman dia tak ada. Dia ada dah zaman selama. Terpengaruh zaman sekarang. Dia ada intention dia lah. Dia pakai macam tu. Jadi dia pakai pakaian seperti anak muda, berlagak seperti anak muda, pakai seperti anak muda, bersolek seperti anak muda, semua macam anak muda. Jadi lagaknya macam anak muda, maksudnya dia bercakap pun ikut style anak-anak muda. Cuba bayang nenek cakap gitu. Jiwa muda. Jiwa muda tu tak salah kalau dichannelkan kepada perkara baik kan. Tapi kalau dichannelkan pada perkara yang kurang baik tu, yang tu kita risau. Okey. Kemudian penyakit bakhil dan kedekut. Ni semua kat orang tamamah, dia pemurah dan dermawan. Tak percaya tengok lepas ni kan makan. Kemudian dia kata banyak sekali perdagangan. Maknanya banyaklah berlakunya trading apa semua tu kan. Itu tanda kiamat. Betul, memang dia tu berlaku kan. Dia flow kan. Bukan kata kena hentikan perdagangan, tak nak cerita ni bila berlaku begitu, itulah tanda kiamat. Okey. Banyaknya gempa bumi. Ni kita nak highlight hari ni. Banyak gempa bumi dia kata dimasukkan dalam tanda-tanda yang kecil. Tetapi dalam tanda-tanda yang besar ada berlakunya gempa bumi di 3 wilayah. Nanti kita tengok sekejap lagi. Okey. Kemudian banyak terjadinya tanah runtuh. Mula kepala otak kan pusingkan itu kat situ, itu kat sini kan. Berlakunya perubahan bentuk muka bumi dan banyaknya berlaku rusuhan. Okey. Kemudian lenyapnya orang-orang soleh. Ya. Kalau perhati ni menakutkan. Orang-orang soleh yang terkenal dengan kesolehannya pelan-pelan meninggalkan kita. Kan? Orang-orang hina diberi kedudukan yang terhormat. Ya. Mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenali. Ni tak kenal ni, malah bagi salam. Ni kenal Cik Pia, Assalamualaikum. Bahaya. Bagi je salam, Assalamualaikum. Tapi zaman sekarang, kalau orang tak kenal bagi salam, dia pandang kita pelik. Macam tu. Tak apalah dia pelik. Malaikat dah jawabkan salam tu dah.
Jadi jangan duk pilih orang bagi salam. Pada orang tak kenal pun bagi salam, tapi tapi pada-pada jugalah. Jangan semua dia lalu sepanjang jalan tu berkata Assalamualaikum. Kenapa dia ni masalah betul je ni kan? Payah juga saya. Okey. Kemudian menuntut ilmu kepada orang-orang yang kecil. Maksudnya apa? Dapat ilmu pada orang lagi muda pada dia. Kenapa? Ada berlakunya ketepuan ilmu tu kan, sampai dia, ialah maksudnya orang muda ada ilmu, orang tua dia nuntut. Maksudnya itu adalah keadaan nak kiamat. Bukan tak boleh, itu jangan jadi masalah lah. Jangan jadikan dia tak boleh lah menuntut ilmu pada orang muda ni, nak kiamat ni. Bukan tu maksud dia. Tak berlakunya fenomena begitu, maknanya nak kiamat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pakai baju, pakai kain, tapi nampak semua. Nampak semualah. Ya. Dia kan, kenapa orang nampak kita kurus? Sebab kita pakai baju besar. Dah tutup dah semua. Kan? Spare tayar. Tahu? Kan? Dah tutup. Aib sebenarnya bila kita nampakkan semua badan kita tu aib. Tapi kadang-kala manusia, mungkin saya berfikiran gini, mungkin dia tak faham. Jadi dia tak faham, sebab tu dia buat. Kan? Dia rasa dia tak apa pakai macam ni. Kan? As long as dia tutup kulit dia. So ini yang disebut sebagai wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Banyak lagi dia punya huraian. Sebab itu adalah fakta, saya bacakan fakta aja. Kemudian lagi disebut Allahumma salli ala Muhammad, mimpi-mimpi orang mukmin menjadi kenyataan. Orang-orang mukmin yang bermimpi menjadi kenyataan mimpi tersebut. Ialah mimpi orang-orang soleh, memanglah mimpi yang Allah lorongkan menjadi benar benda tu. Kan alamat pada orang soleh, orang yang alim. Betul. Tapi kita orang awam macam kita, macam saya, macam sahabat semua, kita ni orang awam biasa. Mimpi kita tak boleh jadi hujah. Tapi orang-orang mukmin yang level dia, orang mukmin level dia tinggi lagi, bukan muslim saja dia punya maqam dia dah tinggi dah. Kita ni muslim lagi, muslimah, alhamdulillah. Di atas lagi mukminah. Mukmin ni dia dah basic ni semua dah clear dah. Dah clear, yang basic dah clear. Okey. Sambung. Banyaknya tersebar karya penulisan. Maknanya tadi kan lebih kurang pada maklumat-maklumat yang tersebar banyaknya kan. Hari ni pun kalau kita tengok kat rumah kita, berapa banyak biji buku yang ada karya penulisan. Nak cerita ramai orang boleh menulis lah. Baik, sambung. Diremehkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam. Sunnah-sunnah Nabi SAW orang pandang remeh. Bukanlah semua. Kan masih lagi ramai orang yang mengamalkan, tapi ramai juga yang meremehkanlah. Ya ke? Tak apa nak sunnah je kot. Sunat je kot, dia kata sunat je kot. Tak buat tak buat sudah macam tu. Tapi kita kena tukarlah kan, buat dapat pahala, tak buat rugilah. Gitu. Okey, sambung. Macam hari ni kita buat solat sunat tasbih, wajib ke? Compulsory ke? Tak kan? Kita buat ni sunat, nama pun sunat tasbih. Kalau buat pun boleh, tak buat pun tak apa, tapi rugi. Jadi tahniah kepada surau An-Nur Taman Mas. Sebab bila dia nak kuliah, dia request solat tasbih. Dulu kita banyak lagi sunat lain, tapi kita nak jimatkan masa. Hak lain tu boleh buat kat rumah kan. Gitu. Bukan apa, dia sasul kalau solat seorang-seorang. Solat tasbih kan? Dah ke tadi? Belum. Kalau dia solat tu, ni ada imam depan, ikut je. Imam salah lah aku. Okey. Bulan sabit membesar. Bentuk bulan sabit tu. Sambung. Banyaknya kebohongan dan tidak teguhnya orang dalam menyampaikan berita. Cerita tu sikit, macam ni je, ditambah bagi banyak bunga. Tengok aksiden. Dia pergi cerita kat kawan dia, ada aksiden tadi tau. Mati agaknya, tambah. Sampai kat nombor 3 kan tambah lagi sikit lagi. Dapat banyak kan. Sambung. Banyaknya kesaksian palsu.
dan disembunyikan kesaksian yang benar. Ramainya kaum wanita dan kurangnya kaum lelaki. Banyaknya kematian yang mendadak. Kematian mendadak ni termasuklah kematian yang mengejut tu. Satu, Allahumma salli ala Muhammad, yang berlaku sekaligus macam gempa bumi, itu kan mendadak juga. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat last week, ya Allah, ramainya orang yang meninggal dunia sekarang, ramai kita yang kita kenal tiba-tiba meninggal dunia tanpa kita tahu dia sakit. Pagi tadi dia ada, begitulah. Manusia tidak saling mengenali, tak pernah kenal. Yang bestnya, kenapa awak ada kat sini? Ni kampung saya. Ni kampung saya juga. Saya lah tu. Cerita dia, saya pergi solat raya dekat kampung saya tu ada masjid. Masjid tu masjid moyang saya lah, Masjid Imam Zabidi. Saya solat kan, saya tengok, kenapa dia ni belajar sama dengan saya? Kenapa dia ada kat kampung saya? Macam hairan tau. Jadi saya pun tanya dia, kenapa, macam mana boleh dekat sini? Akak, kenapa akak dekat sini? Dia tanya saya. Di kampung saya lahir sini, apa sini kan. Saya tak pernah nampak pun dekat sekolah kan. Maknanya saya otai lah. Dia kata, ni kampung nenek saya. Dia kata, kampung atuk saya. Pula, rupanya itu saudara saya. Kesian kat saya tak kenal saudara. Nampak itu? Dia kata apa, maknanya tidak saling mengenali. Subhanallah, hari ni kalau kita ada saudara mara, cuba baca sikit carta chart tu kan. Kan baca, tengok flow chart tu, tengok kita punya salah silah keturunan kita. Ni anak ni siapa ni? Pergi cari. Dia kenal saudara mara Baik, negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Semua anggup, betul. Banyak hujan dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Hujan banyak tapi tumbuh sikit. Sebab dan naik bangunan. Betul. Sungai Furat akan menyingkap gunung emas. Binatang buas dan benda-benda mati berkata kepada manusia. Ini mungkin tak pernah dengar kan? Binatang buas berkata-kata kepada manusia. Benda-benda mati berkata-kata kepada manusia. Saya ada baca satu kitab tu. Nanti hari lain nanti kita cerita. Okey, sambung. Mengharapkan kematian kerana beratnya beban kehidupan. Maksudnya gini, dia dia kata, berat sangatlah, ya Allah, aku nak mati je. Contoh kata. Dia kata, baik matilah macam ni. Contoh kata. Mati pun susah. Hidup pun susah. Dia ingat senang ke mati? Mati lagi susah. Allahu Akbar. Kan ada cerita, bukan cerita, berita. Dia bunuh diri tapi tak mati. Kan siksa. Masa zaman saya belajar dulu, kawan saya dekat, tak sebut, dekat sebuah tempat tu, dia bagi tahu saya tempat dia lah. Dia duduk macam apartmen. Kemudian ada remaja bunuh diri, perempuan, bayi-bayi, bukan remaja sangat pun, dah ni lah, umur dalam 20-an. Dia terkejut, sangkut ke ampai kain rumah bawah. Dah cedera parah pula, hidup. Yang a few weeks ago, yang nak terjun daripada Jambatan Putrajaya tu, wanita Melayu juga 20-an. Banyak lah. Dia ada banyak faktor. Kalau bipolar pun dia ada bisikan psikosis yang nak bunuh diri tu kan. Dia juga. Okey, panjang pula. Okey, sambung. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, banyak jumlah bangsa Rom dan peperangan mereka dengan kaum muslimin. Penaklukan Konstantinopel, Konstantinia kan. Munculnya tokoh dari Qahtan. Ini semua dah ada cerita dia. Peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kota Madinah menyingkirkan orang-orang jahat, kemudian dihancurkan. Dia menjadi berantakan pada akhir zaman. Dikirimkan angin yang baik untuk meniup kembali orang-orang yang mukmin. Maknanya orang mukmin ini akan dimatikan dengan tiupan angin. Maka tinggallah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian penghalalan Al-Baitul Haram dan kehancuran Kaabah. Itu adalah antara tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar kiamat ini, saya bacakan sedikit. Satu, Al-Mahdi. Al-Mahdi. Dua, Al-Masih Ad-Dajjal. Cuma Dajjal ni kan dia dah ada dah kan, pada banyaklah cerita dia. Kemudian
turunnya Nabi Isa. Ni benda tantangan yang besar. Ya'juj Ma'juj, dia tidak mengikut aturan ni dia sebut je secara random. Kemudian gempa bumi, tanah runtuh. Dan ini berlaku di 3 wilayah. Disebut kat situ. Kemudian keluarnya ad-dukhan, asap ad-dukhan, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari perut bumi, dan Allahumma salli ala Muhammad. Bila berlakunya tanda-tanda akhir itu, ada satu api yang boleh mengumpulkan manusia, dan masa itu berlakunya pengumpulan manusia. Macam tu. Okey. Kita nak terus kepada gempa bumi tadi. Dikatakan bahawa suatu tempat dalam bahasa Arab disebut bahawa berlakunya gempa bumi. Berpandukan kepada surah Al-Qasas ayat 81 yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khassafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami khusuf ini benamkan Qarun serta rumahnya ke dalam bumi. Qarun pada zaman Nabi apa? Nabi Musa. Bagus, Nabi Musa. Samiri zaman Nabi mana? Musa. Qarun zaman Nabi Musa. Samiri itu pada zaman Nabi Musa. Lagi? Satu lagi? Haman. Ada juga golongan daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey. Sambung. Jadi perkataan khusuf, khasaf, fa khasaf tadi kan, itu adalah maksud dia benam, lenyap, hilang ke dalam bumi. Itu khusus, kalimah itu khusus. Zilzal tadi tu gegar je, ni dia masuk ke dalam bumi. Okey. Ada 3 jenis gempa ataupun disebut juga tanah runtuh yang merupakan salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat besar. Disebut dalam hadis-hadis yang membicarakan tanda-tanda kiamat besar. Dari Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayatin fadhakara minha wa 3 khusuf khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arabi. Apa maksudnya tu Ustazah? Maksud dia sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda, dia kata. Kemudian baginda menyebutkan antara lain dan tadi yang lain yang saya Ustazah dah bacakan tadi, dan 3 gempa, iaitu tanah runtuh yang ekstrim, iaitu gempa di wilayah timur, gempa di wilayah barat, gempa di Jazirah Arab. Okey. Ini kalau kita lihat gempa yang terbaru di mana? Turki, Syria kena kan? Berapa mangsa? Mangsa yang dah terkini tu berapa ya? Berapa? Tak berapa pastilah Ustazah. Soalan tu saya tak beringat. Last week saya baca yang dilaporkan oleh dari Palestin 41,000. Last week lah. This week saya tak dapat lagi update tentang tu. Jadi banyak kisah tentang gempa yang berlaku di Turki. Baca tak? Saban hari ada je kisah dia. Dan kita pun dah menghantar pasukan SMART kita kan ke sana. Pasukan SMART kita ni lah yang banyak jumpa macam-macam. Tengok tak cerita apa berlaku? Nak ke tak nak? Macam lemau je ke dah terbayang-bayang nasi empit tu. Saya bawakan satu kisah yang mana pasukan SMART Malaysia dia temukan 1 juta USD
1 juta USD tu banyak ke banyak? Banyak Dia 1 juta USD tu bukannya macam berterabur. Tak, dia dijumpai tertimbus bersama tuannya. Maknanya berlaku gempa bergegar tu kan, tuan dia ingat nak ambil duit 1 juta tu, mungkin nak lari lah, nak selamatkan diri lah. Macam kita jugalah. Ni mocik-mocik ni banyak emas ni yang main. Masa gempa je tu, mana emas aku? Saya gurau je nak, jangan marah tau. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu ketika, ini kisah lain pula, anggota SMART kita juga. Di satu tempat tu mereka dah putus asa, dah nak cari, nak menyelamat, rasa macam tak ada dah kot mangsa ni. Tak ada dah mangsa ni katnya kan. Dan mereka pun nak robohkanlah satu dinding konkrit masa tu, nak robohkan dinding konkrit tu. Sebab kata ni dah tak ada dah ni orang nak kita duduk gali apa semua, tak boleh dah nak gali dah. Dinding konkrit ni kita kena robohkan. Mungkin kalau ada maksudnya nak cerita ni tak ada hidup lah. Semua dah mati, maknanya kita robohkan dinding konkrit ni, nanti kita kaut sekali lah, angkat sekali. So bila diorang dah start diorang nak robohkan dinding konkrit tu, tahu tak apa berlaku? Tak ada, Ultraman tak datang. Dia punya macam ni tunggu kan. Datang seorang wanita tua ni, dia menjerit dekat pasukan SMART kita ni. Dia jerit, dia kata, Jangan kamu robohkan ni dinding konkrit, janganlah robohkan, dia kata. Ada 2 orang anak saya. Ada 2 orang anak saya yang masih hidup kat dalam tu, dia cakap macam tu. Dia jeritlah macam, jangan anak saya masih hidup lagi kat dalam tu, janganlah robohkan. Oh, ada masih hidup? Ya, betul, anak saya hidup lagi, ada 2 orang kat dalam tu. Jadi pasukan SMART kita ni pun continue menggali semula. Sebab mak dia bagi tahu memang anak dia 2 orang lagi tadi hidup, jangan robohkan dulu konkrit tu. So alhamdulillah berjayalah mereka ni jumpa dengan anak dia 2 orang betul hidup lagi. Subhanallah, hidup lagi. Dan pasukan SMART kita ni pergi cari balik wanita tadi dah tak nampak tadi mak dia kat mana. Tapi 2 beradik ni dia pun cakap dekat 2 beradik ni, tadi mak kamu lah tadi yang cakap macam ni, yang tak kasih kita orang robohkan konkrit ni. Kalau tak memang innalillah lah kan. Dia kata mak kami dah meninggal 4 tahun lalu dah. Gitu sekali. Jadi banyaklah juga kejadian-kejadian yang luar biasa yang berlaku ketika berlakunya gempa yang baru ni lah. Tu antara kisah-kisah yang kita boleh jadikan tauladan, kisah-kisah yang boleh kita ingat bila berlaku gempa. Dulu kita ingat masa gempa di Palu dulu kan, banyak juga kisah-kisah yang luar biasa yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni betul lah, kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ujian kita sini semuanya berbeza-beza. Ujian kita berbeza-beza. Mereka di sana diuji dengan gempa bumi. Kita di sini diuji dengan ujian apa kat sini? Banjir. Ya, banjir kan. Dan sampai orang kata banjir ni setiap tahun ada Ada satu lagi kisah tau, nak dengar tak? Kisah kat gempa tadi lah cerita ni. Ni kisah ni lain sikit, bukan nak selamatkan dia, bukan. Dia ni dah meninggal dunia dah. Pemuda ni dia ambil, nama dia Ahmad Maghribi. Ahmad Maghribi ni masa orang ambil dia dah tertambus dekat dalam runtuhan ni dekat Syria, cerita ni kat Syria. Jadi diambil ni, doktor dah sahkan ni dah meninggal dunia dah lah, pemuda nama Ahmad Maghribi ni. Diletak dalam peti sejuk bilik mayat 2 hari. Dan betul lah, sebab nak buat pengecaman apa semua, betul datanglah dia punya saudara-saudara, dia kata betul lah ni, memang betul lah ni Ahmad Maghribi ni dah meninggal dunia. Okey, tak apalah, semua orang pun dah sebarkan kematian dia. Masa hari pengkebumian tu, jenazah tu bergerak. Bila dibuka beg mayat tadi tu, mereka dapati hidup.
setelah mati beberapa hari. Tapi tak ada orang lari. Kalau kita lari dah, betul kan? Betul ke ni? Itu antara perkara-perkara yang kita kira yang Allah tunjukkan kepada kita lah, kita yang hidup ini, kita yang menyaksikan, kita yang Allahumma salli Muhammad, kita yang tolong berdoa juga. Allah hantarkan kejadian-kejadian itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita. Ya. Siapa pernah pergi Turki? Pernah. Saya pernah research di sana lah 2016. Sebulan saya duduk sana. Ya. Jadi saya dapat bayang lagi macam mana orang Turki. Ya. Nak cerita, kita tak bagus dah nak cerita apa yang tak bagus. Tak ceritalah. Tapi sebenarnya Allah nak tarik balik kesedaran mungkin. Bukan pada dia saja, pada kita seluruh dunia ni, ya, berbaliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambung pasal gempa tadi ni, pasal hadis yang pertama tadi tu. Kemudian ada hadis lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sabdakan? Nabi kata, sayakunu ba'di khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arabi. Qultu ya Rasulullah, ayakhsifu bil ardi wa fiha as-salihun? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aktharu ahliha al-khubuth. Apa maksud dia? Nabi bersabda dengan maksudnya, sesudahku nanti akan terjadi gempa bumi di wilayah timur, gempa bumi di wilayah barat. Nampak semua ada belaka. Dan gempa bumi di Jazirah Arab. Saya bertanya, siapa tanya? Ummu Salamah tadi, isteri Nabi. Wahai Rasulullah, apakah gempa bumi ini apakah bumi ini akan digegarkan, akan digempakan, padahal di dalam bumi tadi itu masih ada orang-orang yang soleh? Adakah berlaku gempa ya Rasulullah sedangkan ada lagi orang soleh? Maka baginda menjawab, apabila penghuninya telah banyak melakukan keburukan, maka orang soleh pun kena sekali. Cuma cara memang nampak macam mati sebab gempa, tapi cara Allah ambil nyawa tidak sama. Boleh rujuk kat mana ni? Boleh rujuk dalam hadis kitab At-Tabrani, dia kitab Al-Awsat, sebagaimana kata Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid jilid 8 muka surat 11. Beliau Al-Haythami berkata, sebahagian matan hadis ini tersebut dalam kitab Sahih, dan hadis ini di dalam sanadnya terdapat Hakim bin Nafi' yang dianggap kepercayaan oleh Ibnu Ma'in, tetapi dilemahkan oleh yang lain, sedangkan perawi-perawi lain ada thiqah lah, kita panggil thiqah. Okey, itu sumber hadis tadi. Nak bacanya gempa bumi berlaku juga. Kalau kita tengok di tempat lain, di negara jiran kita, tak ada orang alim ke ketika berlaku di gempa tu? Ada. Tsunami ni gempa dan banjir. Betul? Digempur dan banjir sekali kan? Gegaran yang menyebabkan berlakunya banjir besar. Gegaran daripada dalam laut kan? Berlakunya tsunami yang dahsyat. Ada orang kerana tsunami dia masuk Islam. Saya pergi ke tempat di Aceh tersebut tu, masa tu satu cerita tentang satu orang non-Muslim. Dia naik ke atas bangunan kedai dia. So dia naik atas bangunan kedai dia tu, air masih lalu pakat lutut. Dia kata habislah dia. Ni kalau tenggelam tak, tempat lain nak pergi dah. Sebab tempat lain lagi dahsyat. Tetapi dia nampak Masjid Ar-Rahman. Masjid tu air datang, air lalu. Air datang, lalu. Gitu. Dia rasa macam mungkin dia kata boleh berlaku begitu, dia kata. Dia cakap kalaulah begini, dia cakap kalau dia selamat daripada tsunami ini, dia akan masuk Islam. Maka dia masuk Islam.
Itu hidayah Allah bila dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan gempa yang berlaku di Jordan dan Syria, di Turki dan Syria ini, dikenakan sepadan pengguna kan. Ramai yang kata kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mereka melihat akan kekuasaan Allah itu. Amaran-amaran Allah. Kita ni baca je. Kita baca kisah-kisah tadi, kita baca je. Kita tak ke sana pun. Tak tahu pun. Dapat tengok gambar dan sebagainya, video-video adalah. Tetapi orang yang rasa tu macam mana huru-haranya hari kiamat. Itu bau kata macam malaikat sangkakala Israfil. Dia letak sangkakala tu kat hidung dia je, pakai hidung sebelah je. Tutup sebelah, buah sebelah. Macam tu. Jadi gempa sikit. Bayang kalau betul-betul tiup tu. Jadi kita boleh buatlah analogi-analogi yang boleh mendatangkan rasa insaf kat diri kita ni. Kan bukan menakut-nakutkan orang, tak. Memperingati diri. Kita nak ajar diri kita sendiri. Macam saya akan lebih kepada nak warning diri sendiri. Kan? Bukan saya nak warning orang, saya nak warning diri saya sendiri. Nak jadi baik. Boleh gitu. Boleh lapar dah ke? Pandang ustazah. Pandang jam. Okey, apakah gempa-gempa tersebut dah terjadi ke gempa-gempa yang kita duk bincang tadi tu, yang dia kata berlakunya di timur, di barat, di jazirah Arab. 3 jenis gempa di wilayah tersebut sebelum ini memang belum terjadi. Kalau masa penulisan kitab yang ditulis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ni memang dah tak terjadi lagi, ya. Meskipun sebenarnya sebahagian ulama seperti Syarif Al-Barzanji berpendapat bahawa gempa tersebut telah terjadi. Maknanya sebelum berlakunya gempa di Turki Syria ni, banyaknya mereka berkata belum jadi lagi, ya. Tapi ada juga ulama yang belum berlaku lagi gempa Turki di Turki semua ni, dia sebut dah terjadi dah. Siapa ulama tu? Syarif Al-Barzanji. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya 3 hari sebelum berlakunya gempa bumi Turki, ada satu ulama Turki yang kata akan berlaku gempa dalam beberapa hari ni. Kan? Gitu. Allah ilhamkan lah. Allah ilhamkan. Betul lah terjadi gempa di pelbagai wilayah yang berlaku sebelum ini. Semua itu adalah merupakan petanda-petanda kiamat. Kalau berlaku di Jazirah Arab, petanda besar. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Imam Ibn Hajar berkata, sesungguhnya telah dijumpai pelbagai gempa dan tanah runtuh di pelbagai tempat. Cuma yang dimaksudkan dengan gempa yang lebih besar tadi, yang lebih luas wilayah daripada yang sudah terjadi itu, yang nak disebut ialah di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab, ya. Memang ada tentang gempa ini, boleh rujuk kitab syarah hadis Imam Bukhari iaitu Fathul Bari. Boleh cari pada jilid yang ke-13 muka surat 84. Jadi hari ini kita nak cerita, adakah gempa yang kita duk cerita panjang lebar tadi itu memang bencana alam ataupun peringatan dari pencipta alam? Semua orang boleh jawab peringatan. Lagi inzar, peringatan yang sebenarnya kita semua ini kena beringat bahawa dunia ini pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa. Tapi semua orang tahu tak bila masa visa dunia ni tamat? Pun tak tahu. Kita ni pun kontrak kita atas dunia pun tamat bila masa pun tak tahu. Mungkin tengah kuliah. Jadinya sebab itu Imam Hasan Al-Banna sebut, dia cakap, kematian kamu ni ikut je kamu. Mana kamu pergi, dia ikut je. Takut tak kalau dia macam tu? Kita pergi makan, dia ikut. Bilik air, ikut. Ada kematian tu ikut sama dengan kamu. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut, kematian kamu dengan tali kasut kamu tu, kan tali kasut tu rapat dah dengan kasut. Nampak rapat dah. Dia kata kematian kamu itu lebih dekat dari tali kasut kamu. Jadi para imam
Al-muhibbin, mereka ini memberitahu tentang kematian itu ya. Begitu sekali sebab tu mereka ini berjaga-jaga. Kalau nak ibadah biar lama-lama. Mudah-mudahan ketika ibadah tadi Allah panggil. Jadi kalau perkara-perkara lain tu buat sekejap je, makan pun sekejap je. Lepas ni mesti makan laju ke belakang ni kan. Maksudnya gitulah para ulama, dia melazimi diri dia dengan banyaknya mentelaah ilmu, banyak beribadah. Mudah-mudahan ketika dia berbuat demikian itu Allah ambil nyawanya. Sebab tu dia allocatekan masa dia lebih banyak untuk ibadah berbanding dengan perkara-perkara lain. Sebab dia faham bahawa mati itu ikut di mana-mana, takut mati dalam keadaan bukan yang sepatutnya. Macam itulah. Jadi tadi kita berdoa lepas solat, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, kan? Kita minta dengan Allah supaya kita dimatikan dalam sebaik-baik kematian. Kontrak kita perempuan, sahabat-sahabat ibu-ibu tak tahu bila habis, kan? Saya sendiri pun tak tahu. Kalau saya ada tarikh senang sikit, saya beritahu kat semua orang. Bulan depan tak datang dah, napus dah. Mati dah bulan depan. Jadi saya nak sedia-sedia kat rumah je, tak keluar daripada rumah dah. Senang. Tapi tak tahu kontrak bila tamatnya. Subhanallah, peringatan untuk kita hari ini. Mudah-mudahan sedikitlah buatan yang saya bawa hari ni, sedikit je sebab Ustaz memang niatnya santai-santai sahaja. Tak nak bawa tajuk berat. Tak nak bawa pembahasan yang terlalu berat, tapi bawa cerita-cerita yang mudah-mudahan dengan cerita-cerita tadi dekat dengan hati kita. Kita ni ada istita'ah, kesediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa sahaja. Maknanya ready, anytime ready. Insya-Allah. Dan Ustazah pun baru pilih dengan kakak Ustazah. Betul lah mati tu kan. Mati tu mengisahkan orang yang hidup, yang membuatkan hati terubat. Sebab apa? Dia kehilangan kakak yang kita sayang. Boleh kita rasa terubat sikit sebab kita boleh menguruskan jenazah dia, dan jenazah dia dengan baik, alhamdulillah. Dan ramai orang yang solatkan dia 2 kali solat, dua masjid. Alhamdulillah. Itulah yang boleh kita kata reda lah. Kan? Sedih tu siapa tak sedih? Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang mana banyak hadis tu diriwayatkan oleh para sahabat. Salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri pernah sebut. Dia katakan, dia kan hadis yang berkaitan dengan kalau siapa ada anak perempuan 2 orang, dijaga dengan baik, menjadi solehah, elok, maka 2 orang tadi itu boleh menjadi pelindung dia daripada api neraka. Maka dalam kitab Fiqh Al-Mar'ah karangan Dr. Ali Sa'id Al-Ghamidi disebut bahawa kalau ada 2 saudara perempuan, kan, tolong jaga dengan baik, jadi solehah, boleh juga kita guna tadi, boleh juga claim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada 2 saudara perempuan dan baik dia ni, maka boleh saya nak gunakan ni sebagai pelindung saya. Boleh rupanya. Ada hadis. Jadi saya mudah-mudahan sebab saya dan kakak saya ustazah juga. So Allah izinkan dia jadi kursus di tempat dekat juga dengan kita ni, dekat Institut Amiduddin Baki. So dia habis pukul 12, kakak saya meninggal pukul 12:08. Subhanallah, dia terus datang dan boleh tolong sama-sama mandikan kakak saya. So saya berharap agar kakak saya bolehlah gunakan hujah itu depan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Begitulah, jagalah hubungan silaturahim bersama adik-beradik. Mudah-mudahan kalau ada salah seorang pada adik-beradik kita pergi, kita boleh menguruskan jenazahnya, insya-Allah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ilmu telah kami pelajari, ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami untuk beramal dengan ilmu tersebut, ya Allah. Simpankanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat ke dalam kami.